bukannya. Selama ni kita rapat-rapat, memanglah disuruh rapat-rapatkan dalam barisan, ya. Tetapi bila berlaku keadaan yang macam ni, Allah takdirkan begini, maka kedudukan seperti mana dia dikatakan, maksudnya begitu keadaan dia, menyebabkan kita rasa kita lebih memberi tumpuan kepada ibadat kita, ya. Apabila kita nak masuk saf pun kita rasa kita keseorangan. Kawan tu jauh, kan. Jadi bila kita menjawab, kita mendengar azan pun dapat kita mendengar dengan penuh, ya, penghayatan, dan dapat menjawab azan dengan baik. Kerana tidak ada saudara kita di sebelah kita. Kalau ada ni banyak halangan dia. Kalau saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, ya, kadang-kadang imam dah qamat dah. Sempat lagi masa nak susun barisan tu dia bercakap dengan kawan dia, lembu saya dah beranak, sempat lagi dia cakap, kan. Jadi begitu keadaannya. Itu kita manusia memang begitu, kan. Walaupun tak ditanya, tapi dia bagi tahu, kan, begitu keadaannya. Jadi bila keadaan begini, kita rasa kita keseorangan, ya. Kita rasa dapat memberi tumpuan ibadat kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terasa yang kita ini dalam keadaan kawalan yang macam ini, kita rasa tersekat, ya. Tersekat, tak bebas, ya. Kadang-kadang kalau kita minta jamaah kekalkan duduk macam situasi yang ada sekarang ni, apabila kita bagi kuliah ni, agak sukar. Kerana kita lebih suka bebas bergerak, macam tuan-tuan bergerak sekarang ni, kan, bebas, ya. Itu PKP yang kita hadapi di sini. Tapi PKP yang kita akan hadapi di hari akhirat nanti, di alam barzah nanti, ya, begitu hebat, tuan-tuan, ya. Dalam lubang yang 3 kaki, ya, luasnya, kemudian 7 kaki tingginya, begitu, kan. Jadi pergerakannya sangat sukar, ya. Begitu keadaannya. Jadi kalau kita imbas kepada keadaan itu, kita rasa nikmatnya, ya, pengajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita. Kadang-kadang bila dah 3 bulan 4 bulan tak datang ke masjid, kadang-kadang kita rasa mood tu dah hilang. Ini godaan yang menghantui kita. Mood tu dah hilang. Apatah lagi bila ada SOP-nya, ya, nak kena bawa sejadah, nak kena tutup muka, ya, kemudian nak kena cek suhu badan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ini rigid, agak sukar. Kadang-kadang kesempatan ini terdetik di hati kita, lecehnya, tu, kan, lecehnya nak datang ke rumah Allah ni, kan. Tetapi dengan iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bekalkan kepada kita, ya, alhamdulillah, ya, dalam suasana macam mana pun Allah pilih kita, Allah panggil kita supaya datang ke masjid, ke surau, untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, ya, malam ini kita antara golongan yang terpilih, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk dalam majlis ini, iaitu majlis ilmu yang mana ia merupakan sebagai sejalan menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah hakikat kehidupan, ya. Nak mendapat sesuatu yang indah bukan mudah, bukan dia datang bergolek, ya, begitu mudah, ya, tapi dia menghadapi kesukaran. Dan perkara-perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah-kisah Nabi yang kita akan bincangkan ini, ya, di mana banyak pengajaran yang kita dapat dalam kehidupan ini untuk supaya kita ini menilai kehidupan kita, dan juga supaya kita ini dapat beribadat walaupun dalam keadaan situasi yang macam mana, ya. Sebab ibadat itu bukan terhad kepada solat sahaja, tapi ibadat itu meluasi segala kehidupan kita, ya. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia dalam segala aspek kehidupan kita, ya. Kehidupan kita ini maksudnya sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk pada malam ini saya lanjutkan daripada perbincangan kita tentang sirah Nabi SAW, di mana kita sampai pada hari itu yang saya ingatlah, yang saya tanda ni sampai kepada Nabi berperang dengan Bani Khuraizah. Ya, Bani Khuraizah. Ya, jadi selepas balik daripada peperangan Ahzab, ya, Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat datang kepada dia, walaupun Nabi tak sempat lagi nak, orang kata nak berehat, dan juga tentera-tentera Islam pun tak sempat nak berehat, tiba-tiba datang perintah supaya pergi ke tempat Bani Khuraizah dan berperang dengan Bani Khuraizah. Kerana apa? Kerana Bani Khuraizah ni merupakan orang yang khianat kepada peperangan, khianat kepada perjuangan. Dalam perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW, maka mereka akan bantu Nabi untuk melarang musuh-musuh memerangi Madinah dan masuk ke bandar Madinah. Tapi mereka berpaling tadah, ya, mana mereka mungkir janji, dan mereka khianat kepada perjanjian itu. Apabila mereka khianat perjanjian itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi. Nabi tengah nak rehat-rehat ni, datang kepada Nabi. Malaikat Jibril kata, adakah kamu nak berehat? Ya, sedangkan kami ni diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi berjumpa dengan Bani Khuraizah, untuk berperang dengan Bani Khuraizah. Ya, jadi ketika itu Nabi memberi arahan kepada semua tentera Islam supaya bergerak menuju ke perkampungan Bani Khuraizah. Bergerak pergi Bani Khuraizah. Maksudnya bergerak cepat, tak boleh lewat-lewat. Ya, jadi kalau waktunya pergerakan itu mesti, orang kata semayang asar tu maksudnya mesti di perkampungan Bani Khuraizah, begitu. Ya, mesti kalau tak sempat semayang asar tu, semayang asar, ya, sampai ke sana, ya, begitu keadaannya. Okey, maknanya pergerakan tu pantas dia nak cepat. Jadi akhirnya sampai di sana berlakulah penawanan kawasan Bani Khuraizah tu, ada perbincangan dan sebagainya, kita dah bincangkan dah. Kemudian akhirnya Bani Khuraizah tu ditawan, ya. Akhirnya mereka itu menyerah diri dan mereka itu dihukum bunuh. Kerana apa? Kerana khianat kepada perjuangan, khianat kepada perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada perempuan-perempuan mereka ditawan, ya, artinya dijadikan orang tawanan. Selesai. Bila habis kes cerita itu, maka keadaan tentera Islam, orang Islam ketika itu tenang ni, maka kekuatan tu hebat, kuat. Sebab apa? Sebab musuh-musuh yang ada ni dah diselesaikan dah. Jadi maknanya keadaan tentera Islam ketika itu kuat, tak fikir lagi, ya, bagaimana keadaan untuk nak menghadapi musuh-musuh, walaupun ada di luar kawasan di sana dan sebagainya. Jadi bila sampai peringkat dikatakan Nabi ni, tentera Islam ni bebas untuk bergerak ke mana-mana dalam wilayah, ya, di wilayah yang berhampiran dengan Madinah sampai kepada Makkatul Mukarramah. Sampai begitu pergerakan mereka bebas, maknanya tak ada musuh-musuh lagi yang berani mengancam kedudukan mereka. Tapi walaupun begitu, bukanlah tentera Islam itu merupakan kekuatan itu digunakan untuk mengkhianati, ya, musuh-musuh, untuk mengkhianati orang-orang kafir ketika itu, orang yang tak beriman ketika itu. Tapi tentera Islam, kekuatan tentera Islam pada masa itu nak menunjukkan bahawa nak menjamin keselamatan orang-orang yang ada di semenanjung tanah Arab itu. Bukan nak sombong, nak kata kami kuat ni, kami boleh zalim kepada kamu, kami boleh begitu. Bukan, tidak begitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi keadaan tu begitu keadaannya, kan? Itu yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Ya, selepas 5 tahun Nabi berpindah ke Madinah. Bila masuk tahun 6 Hijrah, ya, dalam keadaan yang kita kata stabil itu, ya, tentera Islam ketika itu stabil, Nabi pun dalam keadaan yang ketika itu, maka dapat berita lagi, sebab ancaman ni memang tak selesai. Ya, ancaman daripada Nabi, ancaman yang dihadapi oleh orang-orang yang menentang Islam ni tak akan selesai. Sampai hari inilah kita hadapi, dia tak akan selesai. Ya, bukan hanya dia makin berkurang, dia makin bertambah, kan, begitu keadaannya. Walaupun diselesaikan, ya, tapi maksudnya makin bertambah. Jadi Nabi dapat maklumat mengatakan bahawa ada satu lagi Bani, ya, yang dikatakan Bani Mustalik,
Bani Mustalik ni dia tinggal berdekatan dengan dipanggil Sumuk Marisi. Sumuk Marisi ni dekat dengan bandar Mekah. Ya, daripada Madinah menuju ke bandar Mekah. Ya, dekat dengan bandar Mekah tapi bersisiran dengan pantai Laut Merah. Ya, bersisiran dekat dengan pantai Laut Merah begitu. Ini kawasan ni, Sumuk dia kata Sumuk Marisi, tempat lagu ni. Di sini tempat penginapan Bani dipanggil Mustalik. Bani Mustalik ini dipimpin oleh seorang yang bernama Haris bin Abi Dirar. Haris bin Abi Dirar. Ya, dan Nabi dapat tahu bahawa dan kita tahu Bani Mustalik ini dia datang daripada suku Khuzairah, ya, suku Khuzai'ah, ya, suku Khuzai'ah. Jadi suku Khuzai'ah ni ada batu Bani, dia kata Bani Mustalik yang dipimpin oleh Haris bin Abi Dar. Kumpulan Bani Mustalik ni apabila tentera-tentera Islam dulu, tentera-tentera berperang dalam peperangan Uhud dengan tentera-tentera Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, ada daripada kalangan Bani Mustalik ini yang ikut serta berperang dalam peperangan Uhud itu. Ikut serta dalam peperangan Uhud itu. Jadi dalam peperangan Uhud itu kita tahu bahawa tentera Islam ketika itu hampir kalah, kan? Hampir kalah, kan? Begitu, ya. Tapi bila mereka ini terlibat dalam keadaan itu, bila melibatkan itu, maka timbul rasa dendam mereka ini atas ramai daripada kalangan ahli mereka yang terkorban dalam peperangan Uhud itu. Jadi dendam ini diambil peluang oleh Haris bin Abi Dihar ini untuk bersedia untuk menyerang Nabi. Ya, untuk menyerang Nabi pada tahun 6 Hijrah ini. Dan berita ini diketahui oleh Nabi SAW. Kita tahulah bahawa Nabi bila kekuatan tentera Islam itu kuat ketika itu, maka tentulah ada penyelidik-penyelidiknya yang dihantar ke seluruh kawasan. Ya, kalau kita dekat sini hari zaman moden ini, kalau kita kata Amerika dia kuat. Ya, bila dia kuat maksudnya dia akan ada di mana saja. Ya. Apa orang kata perisik dia, ya, ditempatkan di rata tempat perisik dia. Jadi kalau ada timbul subversif yang nak mengancam kedudukan dia lebih tahu awal lagi. Kalau kita bandingkan sekarang lah contohnya. Jadi contoh zaman Nabi itu begitu juga. Jadi strategi Nabi itu bila ada usaha-usaha ke arah untuk nak mengancam kedudukan Islam di Madinah ketika itu, maka info tu akan dapat daripada perisik-perisik tadi, kan? Jadi bila Nabi terima berita ini, maka Nabi tak terus yang orang kata percaya. Nabi hantar beberapa orang untuk menyelidik adakah betul seperti mana yang didakwa ini. Maka didapati bahawa benda itu betul seperti mana yang dirancang oleh Bani Mustalik ini. Ya, jadi dalam hal ini dapat kita ambil iktibar pengajaran bahawa Nabi bila dia dapat satu berita, bukan dia terus terima berita itu. Dia akan selidik dulu. Ya, dia tabayun orang kata. Ya, dia selidik dulu, tengok betul tak betul benda ini. Bila betul, barulah dia ambil tindakan. Jadi ini yang sebaik-baiknya yang digalurkan ataupun yang disalurkan oleh Islam kepada kita. Ya, jadi jangan kita dapat berita terus kita terus mengambil tindakan. Ini kadang-kadang tindakan ini, ya, menjadikan kita jadi susah dan sebagainya. Ataupun dapat berita hari ini banyak, kita dapat berita kadang-kadang kita terus panjangkan. Jadi dia menjadikan sebagai satu fitnah, sedangkan berita itu tak betul. Kita belum selidik lagi sama ada benar ataupun tidak. Kalau berita tak betul, akan menjadi fitnah besar kepada kita. Ya, apatah lagi kita ni orang Islam, orang yang ada kedudukan, kita katakan tiba-tiba datang berita tu, kita terus terima, kita terus sebarkan, ya, melalui media, dan itu berita tak benar, kita katakan. Jadi ini akan mengancam kredibiliti kita, orang yang akan yang menyampaikan itu. Jadi ini Nabi ajar ni dalam peperangan ini, Nabi dah pesan, Nabi dah bagi tahu contohnya, ya, supaya jangan ambil tindakan. Sebab kalau Nabi ambil tindakan tanpa usul periksa, kita katakan, jadi akan timbul komplain ataupun akan timbul orang kata desakan daripada bani lain di sekeliling bandar Madinah itu, mengatakan bahawa ini Nabi zalim dalam ketindakan dia.
kan begitu. Tidak, Nabi tidak mengambil tindakan, hantar info dan dapati bahawa betul beliau itu berlaku, maka barulah dibuat penghantaran, barulah dibuat kata penyelesaian, sama ada nak berperang ataupun sama ada nak bila didapati bahawa dia mengancam kedudukan Nabi ketika itu, maka Nabi bersiap sedia dengan angkatan perang, ya, tujuan untuk pergi bukan nak berperang, tapi tujuan untuk nak pergi nak menyelesaikan masalah itu, buat perjanjian dan sebagainya. Tapi dalam hal ini, ya, bila perancangan mereka untuk berperang, maka bila Nabi datang, maka berlakulah peperangan, sebab niat mereka itu nak menghapuskan Nabi ketika itu. Dalam peristiwa ini berlakulah peperangan itu, ya, bila Nabi bergerak dengan tentera menuju ke sumur Marisi ini, maka berlakulah peperangan itu, dan peperangan itu berlaku yang mengakibatkan, ya, 10 tentera musuh terkorban dan seorang tentera Islam, maksudnya syahid ketika itu, peperangan itu, dan berakhir dengan kemenangan di pihak tentera Islam, pihak Nabi SAW, ya. Jadi berakhirnya peperangan itu begitu, akhir peperangan itu keadaannya begitu, ya, dan akibatnya maksudnya harta rampasan perang semua dah dapat, ya, dapat harta rampasan perang kepada, dan wanita-wanita ditawan. Wanita-wanita mereka itu ditawan dalam peperangan sebagai tawanan perang. Tapi tuan-tuan, kita harus ingat, dalam situasi macam mana pun dunia hari ini, dalam satu kumpulan, ada kumpulan itu akan kumpulan yang dikatakan kumpulan yang pembelot. Dia tak setia, ya, dia tak setia dalam situasi yang macam mana pun. Kita datang kuasa masjid pun serupa juga, ya. Mesyuarat kita okey semua, tapi di luar mesyuarat kita ni jadi penyebar berita-berita yang tak baik. Ini berlaku kepada kita, kan? Tapi ini berlaku juga dalam situasi dalam peperangan ni berlaku begini, kan? Ini kepada orang Islam, ya. Sebab itu bila sebut tentang munafik ni, tentang sifat-sifat fitnah munafik ni, Allah nukilkan sifat-sifat ini kepada orang Bani Israel dalam Al-Quran. Banyak ceritanya tentang Bani Israel. Tapi walaupun Allah cerita kepada Bani Israel, bukan bermakna kata nak menyalahkan Bani Israel saja. Bani Israel tu, manusia Bani Israel tu sama manusia kita juga, sama manusia macam kita juga, dan diceritakan kepada itu dengan tujuan untuk nak memberitahu kepada kita bahawa jangan sifat ini diwarisi oleh kita sebagai seorang Islam. Islam melarang, ya, umat-umatnya dalam keadaan kita katakan melakukan perkara-perkara yang ditegah seperti fitnah, kan, sifat-sifat munafik ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Islam, ya. Tapi walau bagaimanapun orang Islam tak dapat lari daripada hal ini sekiranya kekuatan keimanan, iman dan Islam itu tak kukuh dalam diri dia. Okey, ya. Bila keadaan itu berlaku, maka kita tahu, kita balik kepada istilah orang yang ikut perang. Rupanya dalam kalangan orang yang nak ikut perang itu, Nabi ni ada juga bila dia pilihlah tentera-tentera untuk ikut perang, kan? Siapa yang berperang yang dia pilih, sampaikan bini dia pun dia pilih, dia buat undi, ya, bini Nabi tu dia buat undian, siapa yang boleh ikut dia kali ini, ya. Kalau dalam peperangan Mustalik ini, maksudnya bini yang dapat ikut Nabi, bini Nabi yang dapat ikut Nabi dalam peperangan Mustalik ini ialah Siti Aisyah, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Siti Aisyah terundi untuk ikut Nabi, ya, dan semua isteri-isteri itu nak ikut. Sebab apa? Sebab tempat lokasi sumur Murasi ini berdekatan dengan berdekatan dengan Mekah. Bila berdekatan Mekah ni, kita tahu orang Islam ni dah tinggal Mekah lama, kan? Yang muhajirin ni tinggal Mekah, dia rindu keadaan situasi tempat itu, kan? Dia nak pergi perang ni, termasuklah, ya, perempuan-perempuan, iaitu isteri Nabi, kan? Jadi Nabi pilih. Antara pemilihan itu ada juga misalnya yang ikut sama, ya, yang ikut sama, ya, dalam perangan itu ada yang dipilih, ada yang nak ikut bersama. Yang ikut bersama itu ialah, antaranya ialah disebut di sini, iaitu orang yang kita kenal. Bila sebut sejarah Islam ni, maksudnya inilah dia orang yang dikatakan munafik, iaitu
Ubay itu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay disebut dalam Islam ni, sebut Abdullah bin Ubay ni semua orang kenal. Abdullah bin Ubay bin Salul kenal sebab dia ni munafik. Ya, dia cakap lain, dia buat lain. Ini dia kata. Ya. Ini munafik Abdullah bin Ubay. Ini antara yang ikut itu ialah Abdullah bin Ubay, dan dia ni memang terkenal dengan orang munafik. Ya, dengan kemunafikannya tu dia terkenal, Abdullah bin Ubay ini. Kan? Sampai anak dia pun tahu yang dia ni munafik. Anak dia, kan? Anak dia tu ya tahu yang ini bapa aku ini munafik. Dia tahu, ya. Bapa anak dia. Abdullah bin Ubay bin Salul dia ikut tu dengan tujuan apa? Bukan nak perang sangat, dengan tujuan nak dapat harta rampasan perang. Dia ikut tu, itu niat dia nak dapat harta rampasan perang. Jadi jihad tak ada pada dia. Orang munafik ni ini ada kepentingan untuk diri dia, bukan kepentingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu innamal a'malu binniyat, ya. Kita nak buat benda tu dengan niat. Dia ikut Nabi tu maksudnya dengan tujuan bukan niat nak berperang, nak berjihad, tapi dengan niat nak dapat harta rampasan perang. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini kalau kita baca sejarah Islam zaman Nabi, memang ini merupakan manusia yang terkenal dengan sifat munafik ini. Ya, sebab dalam Al-Quran, ya, orang munafik ni biasanya dia fitnah lah, kan? Dia buat fitnah. Ini orang-orang munafik. Orang yang tak munafik dia tak buat fitnah. Orang munafik ni dia akan buat fitnah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah lafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Dalam Al-Quran Nabi pun mengeluarkan hadis. Nabi kata sifat orang munafik itu, dia kata arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ya, 4 sifat munafik yang ada kepada seseorang itu, satu daripadanya cukuplah dikatakan dia tu munafik yang jelas, yang khalis, yang jelas. Apa dia? Iza hadasa kadzaba. Bila dia bercakap dia dusta. Ini sifat orang munafik. Ya, tak betul. Dia cakap lain, dia buat lain. Begitu. Yang kedua, iza tumina khana. Bila diberi amanah dia khianat. Diberi amanah dia khianat. Dan yang ketiga, idza ahada ghadara. Bila dia berjanji dia mungkir janji. Dan yang keempat, idza khasama fajara. Bila dia bertindak melampaui batas sampai menyebabkan kebencian manusia kepada dia dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 sifat orang munafik yang ada kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika itu, yang ikut Nabi dalam peperangan dikatakan memerangi Bani Mustalik ini. Ini sifat dia. Jadi pengajaran yang kita dapat di sini maksudnya Allah melaranglah kita daripada bersifat dengan sifat munafik ini. Kita akan tengok apa berlaku kepada Ubay bin Salul ini selepas ini dengan sifat yang ada kepada dia jadi Allah bagi Abdullah bin Salul sebagai modus operandi atau sebagai apa, sebagai testimoni kepada kita, nak menjelangkan ini dia jenis manusia yang dikatakan yang munafik ini. Jadi sejarah ni mengajar kita mengenal, oh ni jenis orangnya yang begini. Ya, jadi dalam hal ini apabila kita nak pilih kawan pun, kita pilihlah kawan yang macam mana, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kawan yang ada sifat-sifat yang disebutkan tadi. Jadi kalau kawan yang ada sifat yang macam ini, susah kita. Kalau dalam masyarakat susah masyarakat itu, dalam negara susah negara itu. Kan? Kalau ada kawan yang macam ini. Ini Allah nak mengajar kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kita tentang apa yang patut kita warisi daripada Islam yang diamanahkan ataupun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjamin syurga kepada kita. Okey. Balik, ya, apabila itu. Jadi bila berlaku begitu, maka ini peluang Abdullah ni sebagai, kita katakan, batu api. Ya. Sedangkan apabila habis peperangan itu, dalam pergerakan nak balik, ya,
peperangan tadi berlaku menyebabkan seorang tentera Islam terbunuh ataupun terkorban, mati syahid. Kemudian 10 orang tentera musuh terkorban dan akhirnya kalah, kan? Akhirnya tentera musuh kalah, Bani Mustalik kalah. Dan di sana mereka nak balik semula ke Madinah. Dalam perjalanan nak balik itu, dalam ketika rehat, selepas rehat sekejap itu, ya, maka timbul insiden baru, kes baru. Ya, ini nak mengajar kita. Insiden baru saya catat, saya baca dalam ini, ya, sebenarnya. Dia kata di sini pula untuk pertama kalinya timbul pertikaian di antara Muhajirin dan Ansar. Ni orang Islam sama orang Islam. Kita hari ini ada orang Islam Ansar, pertikaian antara timbul pertikaian. Bila habis peperangan itu, ya, dalam keadaan rehat tunggu masa kita nak bergerak balik ke tempat kita ke Madinah, ya, timbul pertikaian di antara Muhajirin dan Ansar. Kalau bukan kerana kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pertikaian ni akan menghancurkan orang Islam ketika itu. Perselisihan ini akan menghancurkan orang Islam ketika itu. Ni orang Islam ni. Sedangkan orang Ansar, orang Muhajirin ni, orang Ansar ialah orang yang duduk di Mekah, di Madinah. Orang Muhajirin ni orang yang ikut Nabi berpindah ke Madinah. Dan Nabi satukan mereka ini menjadi saudara. Persaudaraan mereka ini diikat dengan hubungan iman dan Islam, itu menyebabkan mereka sanggup mengorban apa saja untuk saudara mereka, iaitu daripada kalangan orang Muhajirin yang datang daripada Mekah tu selai sepinggang kerana nak ikut Nabi. Tinggal harta kekayaan mereka di Madinah, di Mekah. Kenapa? Nak ikut Nabi, nak ikut jihad bersama Nabi, nak ikut Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sampai di sana, hubungan jalilan yang erat antara Nabi wujudkan di kalangan orang-orang Ansar, orang Muhajirin ini sangat rapat. Sampai ada di kalangan sahabat itu, kalau ada harta lebih sikit dia bagi. Sampai ada kalangan sahabat ada bini lebih sikit dia sanggup bagi. Ini kita dengar sirah cerita mengatakan begitu. Kan, saya begitu hebatnya hubungan. Tapi bila dalam peperangan ini timbul persengketaan di antara. Kenapa timbul ini? Sebab kita manusia mana sependapat. Tapi tak sependapat itu bukan bermakna kita boleh bergaduh sampai hilang akidah kita, hilang pertimbangan kita seperti mana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama pun berselisih pendapat, tapi mereka tak bergaduh, mereka tak berperang, mereka tak bermusuh yang menyebabkan putus hubungan di antara mereka, antara sebagai orang Islam. Tak begitu, kan? Jadi nak jelaskan di sini bahawa timbul perselisihan itu. Bila timbul perselisihan itu, dua kumpulan ni, satu Ansar, satu Muhajirin. Orang Ansar ni, ya, orang Muhajirin ni, ketua dia bernama Jahjah bin Mas'ud. Jahjah bin Mas'ud daripada kumpulan Muhajirin. Kemudian seorang lagi Al-Juhani Al-Ansar. Al-Juhani ni Ansar. Dia ada ketua dia lah, Muhajirin orang Ansar. Begitu keadaan dia. Dan di sana bila tunggu nak balik, bila kita nak balik perang, kadang-kadang perjalanan tu makan masa yang panjang. Jadi kena buat persediaan untuk nak mendapat bekalan air, nak ambil air di sumur dan sebagainya, bekalan air. Dalam proses untuk nak mendapat bekalan air ni, jadi berebut-rebut, kan? Berebut-rebut yang menyebabkan yang dia ni ambil untuk kumpulan dia saja. Kan kita katakan contohnya Jahjah ni, bin Mas'ud ni diambil untuk Muhajirin saja. Kan? Dia kerahkan orang Muhajirin, kita ambil ini untuk ini bahagian kita. Kata orang yang Al-Juhair pula ni, Al-Ansar ni, ini bahagian kita. Nampak perpisahan di sana. Ya, perpisahan sana. Ya, perpisahan keadaan pendapat itu di sana, kan? Jadi seolah-olah, maka sebab itu bila Nabi tengok keadaan ini, Nabi kata, mereka ni dah balik macam zaman jahiliah dulu dah. Nabi kata. Mereka tak faham sebenarnya yang dikatakan Islam itu. Islam tu macam mana? Bukan Islam tu berpuak-puak, kau bahagian kau begini. Bukan. Islam tu maksudnya mereka tak faham dalam keadaan ini. Kalau kita istilahkan hari ini kita kata konsep tu mereka tak faham.
Ya, mereka berpihak juga, masih macam jahiliah juga. Oh, ni bani ini bani ini bani ini. Ada kepentingan asabiyah di sana. Kan? Itu. Jadi Nabi kata ni mereka ada balik zaman jahiliah kalau keadaan yang macam ini. Kan? Keadaan yang macam juga kan mereka balik zaman jahiliah kalau keadaan berlaku begini. Ya, akhirnya Nabi dapat menyelesaikan. Ya, Nabi kata tak boleh kita buat beginilah keadaannya. Sebab konsep Islam ni ialah innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam tu bersaudara, bukan saudara, bersaudara. Orang Islam bersaudara. Bila bersaudara ni maksudnya kulut untuk semua, bukan untuk kumpulan ni, bukan untuk kumpulan ini. Begitu kan keadaan dia kan. Itu. Jadi maksudnya dalam konsep tu mereka tak jelas, tak faham. Inilah kesempatan. Inilah kesempatan yang diambil oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi saya katakan. Ini kesempatan. Dan orang-orang yang macam ni memang macam tu. Dia ambil kesempatan. Dia tunggu saja. Ya, ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan. Apa dia ambil kesempatan? Iaitu dia mengeluarkan ayat-ayat yang kita katakan hari ini risis lah. Kan? Ayat-ayat risis. Supaya dua kumpulan ni bergaduh. Itu ayat risis. Ini zaman Rasulullah dah sebut dalam peperangan Bani Mustalik ini, yang jelaskan kepada kita. Ya, apa ayatnya disebut kat sini? Saya sebut ayat di sini. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul ini, orang munafik ini, ya. Ayat di sini apa dia kata? Semua ini hasil perbuatan kita sendiri, dia kata. Hasil perbuatan kita sendiri, dia kata. Ya. Dia tu asal orang Madinah. Maknanya orang Ansar lah. Dia tu, kan? Dia daripada Madinah, orang Ansar. Kemudian hasil perbuatan sendiri, kita memberi tempat kepada orang asing datang ke Mekah. Tu risis nampak lah. Ya, datang ke Mekah. Bagi tempat kita bagi tempat kepada orang asing dari Mekah itu ke negeri kita dan melindunginya dari musuh. Kita bagi orang Muhajirin itu datang ke tempat kita Madinah dan kita lindung dia daripada musuh. Kata dia. Tu ayat risis dia tu kan, sukannya. Saya petikkan ayat ini ya, daripada musuh. Dia kata keadaan kita sesuai dengan pepatah. Disebut ni. Jadi keadaan kita ni macam dia kata apa? Peliharalah anjingmu maka ia akan menggigitmu. Ya. Jadi peribahasa disebutkan. Contohnya, maknanya kita ni baik sangatlah orang-orang yang Muhajirin ni. Dia mari ke negeri Mekah, ke Madinah ni, kita selamatkan mereka, kemudian kita jaga mereka. Demi Allah, ya. Bila kita kembali ke Madinah, dia sumpah. Bila kembali ke Madinah, dia kata orang yang kuat dan terhormat Madinah harus menghalau mereka yang lemah dan hina, yakni menghalau orang-orang Muhajirin. Ni dah timbul lah pergaduhan antara. Dah masuk waktu? Ya? Ya, okey. Okey. Kan? Jadi dia kata begitu keadaan ni, ayat risis ya, yang menyebabkan dua pihak ni jadi bila berlaku, sebab saya ada 1 minit lagi ya, tak apa, kita sambung ya. Bila berlaku keadaan ini, maka ayat ini didengar oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam marahlah kepada dia. Dan kita tahu dia ni orang munafik. Arqam marah kepada dia. Arqam kata, demi Allah, engkau orang yang licik dan rendah. Engkau orang yang tidak mendapat tempat di antara kerabatmu. Dia pun orang kerabat dia tak suka dia dengan sifat yang ada kepada dia ni. Sementara Nabi Muhammad adalah orang yang terhormat di antara kaum muslimin dan hati mereka penuh cinta kepadanya. Itu perbezaan di antara kamu dengan Muhammad. Kamu nak halau dia macam mana? Muhammad ni orang suka dia. Kan? Kamu ni, keluarga kamu pun tak suka. Itu kata candik lah, kita kata orang Kedah kata candik. Katanya Zaid bin Al-Arqam ini. InsyaAllah kita bagi laluan azan. Kita sambung sikit lagi selepas azan. Boleh ya, insyaAllah ya.
Saya sambung sikit lagi sebab cerita ni tergantung, ya, supaya jangan tergantung, dapat selesai kan. Okey. Jadi bila Zaid bin Arqam ni bagi tahu kepada maklumkan begitu, maka Zaid jawab apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay tadi, perkataan risis tadi yang menyebabkan akan berlaku pergaduhan di antara orang Islam dengan orang Islam ni dengan ayat ini, dengan ayat risis ini. Maka Zaid mengadu kepada Nabi. Bila Zaid mengadu kepada Nabi, Nabi biasalah macam saya sebutkan tadi, Nabi tak terus percaya, ya? Nabi akan selidik dulu, Nabi akan tanya dulu keadaan dia macam mana, ya? Dalam keadaan proses yang macam itu, sampai ada katakan 3 kali Zaid ni ulang tak bagi tahu dengan Nabi ni. Ketika itu pun Nabi tak, masih lagi tak apa, nak dapat dulu ke penjelasan. Sampai akhirnya Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab tahulah Umar Al-Khattab kan, siapa dia Umar Al-Khattab, khalifah Islam yang kedua kan, hebat. Sampai Umar Al-Khattab ni kata, bagi aku bunuh aja dia ni. Itu keputusan Umar Al-Khattab, kan? Dia tak ada fikir panjang. Sayyidina Umar kata, bagi aku bunuh aja orang ni, kan? Kata Nabi kepada Umar, jangan bunuh dia. Kalau kamu bunuh dia, maksudnya nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat dia sendiri. Sedangkan dia Islam tu ketika itu, beriman, tapi dia munafik orangnya, kan? Nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Lagi fitnah hebat, kan? Jangan bunuh. Ini Umar punya pendapat, biar aku bunuh, kata dia begitu. Keadaan sekali Umar punya, kan? Tapi kata tidak. Jadi akhirnya Nabi bila sebut Umar nak bunuh tu, Nabi yakinlah betul lah ni, kan? Keadaan Nabi dapat info daripada Nabi, kata ini keadaan ni agak ni. Maka macam mana nak selesai masalah ini? Cara Nabi Muhammad selesaikan masalah ini, kan? Ni berita-berita risis ni, kan? Bagaimana Nabi berjumpa dengan Usaid. Usaid ni ialah ketua peperangan yang akan meletakkan pergerakan, kat mana kita duduk, kat mana kita harus bergerak, begitu, kan? Nabi jumpa dengan Usaid. Nabi Usaid kata, kita bergerak sekarang, kita balik bergerak, ada aktiviti lah kita buat, satu tindakan, mari kita bergerak supaya isu ni hilang. Begitu, isu ni hilang, kita bergerak, isu ni hilang, kan? Jadi bergeraklah, ya, bergerak. Kata Usai, macam mana nak bergerak? Ini masa yang tak sesuai kita bergerak. Sebab dia ketua perang, kan? Dia tahulah strateginya. Tak sesuai kita nak bergerak kita ni. Mungkin bekalan tak cukup dan sebagainya. Mungkin ada orang yang tak begitu sihat baik lagi kerana akibat peperangan dan sebagainya, cedera dalam peperangan. Maka Usai kata tak boleh, kan?
Nabi kata, oh tak apa, kalau tak boleh, okey. Kan? Nabi akan beritahu bila-bila masa. Dia akan beritahu lah kepada Nabi bila-bila masa bergerak. Kan? Kemudian Nabi kata kepada dia, engkau tak dengar ke cerita? Cerita yang mengenai Abdullah bin Ubay bin Salul ni dengan apa Zaid bin Arqam ni, kau dengar cerita ni? Kan? Kata Usai, aku dengar cerita tu. Memang aku dengar cerita itu, kata Usai. Ya. Tapi Usai kata boleh selesai dengan mudah. Usai, dia tu bukan Nabi. Dia selesai dengan mudah. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, kamu dulu datang ke Madinah, kamu dapat menyatukan Aus dan Khazraj. Khazraj tu kamu boleh menyatukan. Aus dan Khazraj tu yang berperang antara mereka tu ketika itu, kamu dapat satukan. Kamu ketua, kamu boleh buat apa saja yang kau nak buat, penyelesaiannya, kata Nabi. Kan? Itu pendapat Usai. Dalam keadaan huru-hara begitu, dalam keadaan bila masa bergerak, kemudian Nabi kata kita bergerak. Sebab Nabi nak isu ni, Nabi nak jangan isu ni jangan bergeraklah, ya. Akhirnya pendiri Islam bersedia bergerak. Bergerak tu maksudnya 24 jam. Jadi maksudnya penyelesaian dalam kes risis ini, kes fitnah ini, maksudnya Nabi nak bagi tempoh masa yang tertentu untuk supaya benda ni akan hilang. Hilang, tak ada dah. Tapi tak mungkin hilang kan, benda tu akan hilang. Tak reda sikit lah. Kita baru perang dah timbul masalah lagi kan. Jadi kita bergerak sekarang. Bila bergerak, tentera Islam dalam keadaan yang tak begitu prepare dengan baik. Dan pergerakan tu Nabi kata kita bergerak 24 jam, jangan berhenti. Terus jalan 24 jam, jangan berhenti. Ketika itu dia kata. Jadi bila 24 jam jangan berhenti, bila satu dah berhenti, jadi semua letih lah, penat kan, penat. Bila penat tu ada yang berhenti, terus tidur lah kita katakan, terus tidur, lepak dan sebagainya, sebab keletihan dan sebagainya, dan menyebabkan berita itu akan reda sekejap. Ini cara penyelesaian yang Nabi buat, reda sekejap. Jadi saya sampai setakat itu, saya berhenti. InsyaAllah kita akan sambung lagi, dan kita akan sambung dengan satu kes fitnah lagi satu yang berlaku dalam peperangan Bani Mustalik ni, iaitu Aisyah. Kes fitnah Aisyah. Bila bergerak, bila mereka dah berehat-berehat ni, kita katakan nak bergerak balik semula kan, Aisyah tertinggal pula kan, tertinggal. Nabi bergerak dulu, Aisyah tertinggal di belakang, kemudian diikuti oleh orang yang menyelamatkan Aisyah, dan timbul fitnah pula dengan Aisyah. Keadaan dengan Aisyah ini yang menyebabkan sampai berbulan-bulan Nabi tak bercakap dengan Aisyah. Ini kita akan sambung kisah ini. Ini pengajaran yang kita dapat dalam kisah peperangan Nabi SAW bersama dengan Bani Mustalik ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Jadi minta maaf kerana ada kata-kata yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Saya minta maaf ya, yang baik itu daripada Allah SWT, lemah itu kelemahan pada diri saya sendiri. Ya, mudah-mudahan ianya banyak memberi iktibar kepada kita, pengajaran kepada kita untuk menjalani kehidupan kita, bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi seperti mana yang berlaku dalam sirah-sirah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا بعد تفرقا معصوما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والغلاء والزنا والربا والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.